wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Pengurusi Masjid, barisan rezeki masjid, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pagi ini kita tengok ayat yang kita tengok ayat 15 atas sikit. Jumpa ayat 15 surah Al-Furqan, muka surat 361. Sama-sama kita baca ayat ni, tuan-tuan, puan-puan ikut kuat-kuat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul adzalika khairun am jannatul khuld allati wa'idal muttaqun. كانت لهم جزاء ومصيرا. لهم فيها ما يشاءون خالدين فيها كان على ربك وعدا مسئولا. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.
Sadaqallahul azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat yang ke-15 surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun wa kanat lahum jazaa'an wa masira." Yang bermaksud, bertanyalah kepada mereka, adakah azab seksa neraka yang demikian itu lebih baik atau syurga yang kekal yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa, syurga yang sedia diuntukkan bagi mereka sebagai balasan dan tempat kembali. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat ni sambungan daripada ayat 14 dan sebelumnya, di mana Allah Ta'ala bagi tahu pada Nabi, wahai Muhammad, Qul, katakanlah wahai Muhammad, azalika khairun, apakah yang demikian itu lebih baik, am jannatul khuld, ataupun syurga yang kekal abadi. Nak hak mana? Pada pertemuan yang lepas, tuan-tuan, minggu lepas kita bicarakan ayat 14, 13, 12 tu. Ayat itu membicarakan azab seksaan kepada orang yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka ini disediakan neraka apa, tuan-tuan? Neraka sa'ir. Yang kita sebut minggu lepas. Neraka sa'ir disebut dalam ayat yang ke berapa? Ayat 13. Neraka sa'ir. Tuan-tuan, neraka sa'ir tu azab dia, Masya Allah, teruk sangat-sangat, tuan-tuan. Yang kita dah lalu dah. Saya tak ulang balik dah. Macam mana azab dalam api neraka sa'ir, dalam neraka sa'ir. Tingkatan dia, nama neraka sa'ir. Jangan sebut Sa'id. Sa'id lain, sa'ir. S-A-I-R. Sa'ir. Kan? Adakah nak duduk dalam neraka sa'ir itu khairun, dikira lebih baik bagi kamu, am jannatul khuld, ataupun syurga yang kekal abadi? Ni Allah ajar pada Nabi. Cakap dengan orang-orang kafir hak lawan Nabi tu, kau orang nak mana? Ni cakap mudah lah. Kau nak mana? Nak kekal dalam neraka sa'ir ke? Ataupun kau orang nak masuk syurga yang kekal abadi? Maknanya dua kat situ. Sama ada nak menentang Nabi ataupun nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bersama dengan Nabi, sudah tentu akan dapat jannatul khuld. Kan? Syurga yang kekal abadi. Masya Allah, tuan-tuan. Allati wa'idal muttaqun, yang dijanjikan kepada orang-orang bertakwa. Allah berjanji, tuan-tuan. Dalam ayat ni, tuan-tuan tengok, mana? Wa'idal muttaqun tu, atas tu. Tu. Wa'idal muttaqun kanat lahum jazaa'an wa masira. Wa'ida. Apa maksud wa'ida? Yang dijanjikan. Ayat bawah ni pun ada. Tu ayat bawah. Tu. Hujung ayat tu, kana ala rabbika wa'dan. Ayat atas wa'ida. Ayat bawah wa'dan, dengan makna yang sama. Janji mas'ula, yang akan dituntut. Subhanallah. Jadi kalau kau orang pilih nak lawan Muhammad, nak lawan Nabi Muhammad, nak lawan Rasul, maka neraka sa'irlah tempat kamu, yang penuh dengan azab seksaan yang menggila. Tapi kalau kamu pilih nak bersama dengan Nabi, maka Allah tawarkan syurga yang dijanjikan. Syurga yang dijanjikan. Ini kata Imam Sya'rawi,
ataupun ahli sunnah wal jamaah dalam bab janji-janji Allah ni sebenarnya terpulang pada Allah. Allah nak tunaikan tak nak tunaikan, tapi Allah ni dah sebut dah dalam ayat lain bahawa Allah tidak akan memungkiri janji. Mana Allah janji dekat manusia ni Allah akan buat, tuan-tuan. Sebab pendirian ahli sunnah wal jamaah tidak ada seorang pun boleh menuntut ataupun mewajibkan Allah Ta'ala. Akhirat esok, Allah, ni wajib kau buat macam ni. Tak boleh. Itu manusia tak boleh cakap macam tu. Walaupun dalam ayat ni, ayat bawah tu, wa'dan mas'ula. Ayat bawah tu, wa'dan mas'ula, dia apa ni? Janji dari Tuhanmu yang patut dimohon. Mas'ula ni sebenarnya yang dituntut. Macam tuan-tuan nak claim, tuan-tuan kalau dalam askar pergi ke mesyuarat mana, balik isi borang claim, tuntut balik bayaran tu kan. Tuntut balik. Jadi yang ni boleh tuntut dengan Allah Ta'ala. Itu asasnya. Tapi mazhab kita ahli sunnah wal jamaah, kita tak boleh mewajibkan pada Allah Ta'ala. Tak ada orang boleh mewajibkan pada Allah Ta'ala. Tapi ada pendapat ulama kata ini memang wajib kepada Allah Ta'ala sebab Allah dah janji dah. Kan? Itu cerita lain. Cerita pasal akidah ahli sunnah wal jamaah dan akidah-akidah yang lain. Cuma tuan-tuan nak bagi tahu, kita turun naik ayat. Kan? Sekejap ayat 15, sekejap ayat 16. Okey. Maknanya kalau orang tu pilih neraka sa'ir, tolak syurga yang begitu cantik indah, orang ni cerdik ke tak cerdik, tuan-tuan? Tak cerdik kan? Orang ni tak cerdik sebab dia pilih neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Sya'rawi dalam bab lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni telah dijadi sebagai lumrah. Dalam bahasa kita Malaysia ni lumrah. Kalau bahasa yang hampir-hampir sama, sunnatullah, sunnah Allah dah. Mana-mana Rasul akan mendapat tentangan. Mana-mana Nabi akan dapat tentangan. Nak bagi isyarat kepada kita sampai ke hari, mana-mana orang buat baik, mesti ada tentangan. Mesti ada orang lawan. Ada je orang tak setuju, tuan-tuan, dengan benda-benda yang baik. Jadi, nak bersama dengan benda baik ke, nak bersama dengan benda jahat? Allah kata engkau nak pilih mana? Khairun. Allah kata itu khairun. Lebih baik. Azalika khairun. Adakah yang demikian tu? Engkau bersama dengan orang jahat, engkau bersama menentang Nabi itu, adakah lebih baik bagi kamu dengan kamu bersama dengan Nabi? Ya. Sudah tentu jawapannya lebih baik bersama dengan Nabi lah untuk dapat syurga. Tuan-tuan, cuba buka cuba buka surah Al-Insan, surah Ad-Dahri. Kita tengok gambaran syurga dalam surah tu. Tuan-tuan duk baca ni surah ni pagi Jumaat, baca tak? Waktu lewat tak baca. Kan? Dulu orang tak sibuk sangat, kan? Pagi Jumaat sujud sejadah, rakaat kedua tu lepas Fatihah mesti baca surah Al-Insan, surah Ad-Dahri. Imam akan bacalah. Ayat tu atas tu Ji. Ayat apa tu? Ayat 13 tu. Ayat 13. Ayat 12, mula ayat 12. Tuan-tuan tengok tu ayat 12 tu. Kalau tuan-tuan rajin lah bacalah ayat ni, surah ni kan. Tapi sekarang payah sebab kita di negeri belah barat ni hari Jumaat kerja.
Kan? Nak baca surah Sejadah pun tak dan, tuan-tuan. Kan? Kecuali kalau hari Jumaat tu cuti. Hari Jumaat cuti okeylah. Kan? Kalau imam baca surah Sejadah, lepas tu campur dengan surah Al-Insan, lari ya makmum. Kecuali tuan-tuan yang dah tak kerja lah. Orang yang dah kerja dah hilang, tak ada lah, tuan-tuan. Sebab hari Jumaat kerja. Hari Jumaat kerja. Kalau biarlah, sepatutnya hari Jumaat cuti lah. Kan? Sepatutnya. Tuan-tuan tengok ayat berapa? 13. Ayat 12. Allah kata apa tu? Ni cerita panjang, tuan-tuan. Ayat 12 ni sampai ke ayat 22, 10 ayat tu. Itu pasal syurga. Seronok, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca, faham, ya Allah, khusyuk sembahyang, tuan-tuan. Khusyuk sembahyang. Di mana Allah kata wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Maksud dia, dan ganjaran mereka, yakni orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar mengerjakan suruhan Allah Ta'ala dan meninggalkan larangan Allah Ta'ala, balasan dia apa? Jannatan wa harira. Ni jannatan, syurga, wa harira, persalinan, pakaian daripada sutera. Sutera level syurga, tuan-tuan. Bukan sutera atas muka bumi. Sutera atas muka bumi pun Masya Allah cantik, indah lah, tuan-tuan. Pakaian paling mahal lah sutera ni, tuan-tuan. Paling mahal. Lepas tu saya tak hurai panjang. Ayat 13 Allah kata muttaqiina fiha 'alal araik. Apa maksud dia? Mereka berehat di dalam syurga dengan berbaring di atas pelamin. Berbaring atas pelamin. Orang Kelantan kata menyengging. Kan? Dia baring, kan? Baring. Macam tuan-tuan tengok filem Hindustan. Dulu saya pernah tengok zaman kecil-kecil dulu. Kan? Dia kalau raja tu dia nak berehat, dia akan ada dayang-dayang duk menari menyanyi depan tu. Dia duk baring atas pelamin dia ni dengan buah duk depan, gitu. Macam itulah duduk lebih kurang. Itu ahli syurga, tuan-tuan. Subhanallah. Muttaqiina fiha 'alal araik. Relax, tuan-tuan. Sambil baring, tengok bidadari makan buah, masya-Allah. La yarawna fiha. Dah tempat pembaringan tu bukan buat daripada kayu, tuan-tuan. Semua emas permata. Kan? Tempat pembaringan tu, pelamin tu. Hei, tuan-tuan, kalau pelamin buat daripada emas, buat apa nak sewa? Aduh. Dalam syurga, tuan-tuan, tak payah sewa. Ambil, duduk je dalam syurga. Tuan-tuan, esok-esok macam tu lah. Kan? Istiqamah dengan solat berjemaah. La yarawna fiha syamsan. Apa tu? Mereka tidak merasakan di dalamnya teriknya matahari. Tak ada, tuan-tuan. Panas matahari, kena cahaya matahari yang menyengat, tak ada. Pedih kena cahaya, tak ada, tuan-tuan. Dalam syurga tak ada. Matahari tak ada. La yarawna fiha syamsan. Matahari tak ada, tapi cahaya ada. Allahu akbar. Seronok, tuan-tuan. Seronok. Tidak panas wala zamharira, dan tidak sejuk yang menyengat. Cantik. Dia punya angin dia tu, udara dia, tuan-tuan. Dia aircon kita ni, aircon dalam bangunan ni, dia kalau aircon biasa-biasa ni dia tak menarik sangat, rasa sejuk. Tapi sejuk tu dia tidak nyaman sangat. Saya pernah rasa aircon nyaman ni dalam, kalau tuan-tuan pergi parlimen, masuk parlimen, aircon dia Masya Allah, dia tak sama dengan aircon kita. Nyaman. Dia ada rasa udara dia sejuk dalam tu. Kan? Tak tahu lah berapa harga dia, kan. Dalam syurga, sejuk dia sejuk yang, ya Allah, enak sungguh. Kan?
Tak ada menggigil-gigil, tak ada. Kan? Okey. Seterusnya ayat 14. Wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat kutufuha tazlila. Dia tengah baring ni. Tengah baring, tengah makan buah tu, apa keadaan dia? Dan naungan pohon-pohon syurga tu. Bawah pokok naungan cantik. Pokok syurga, tuan-tuan. Pokok syurga. Kita tengok bonsai pun dah khayal dah kita kan. Bonsai yang mahal tu lah, yang harga 3-4 ribu tu kan. Kita tengok dah khayal, dah cantik. Ni pohon dalam syurga, level syurga, beribu-ribu kali ganda dengan pokok dalam ni. Cantiknya pokok tu menjadi naungan kepada kita ahli syurga yang sedang berbaring ni. Lepas tu wazullilat kutufuha, dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Pokok tinggi, tuan-tuan. Waktu kita duduk menyengging tu, kita nak makan buah apa, dia datang, dahan dia datang. Senap kat kita, kita petik je. Macam dahan tu hidrolik, tuan-tuan. Macam tu. Tak payah nak pergi panjat, tak payah apa. Yang tu Allah sebut dekat Nabi Adam alaihissalam. Sewaktu dia Nabi Adam berada dalam syurga, Allah kata kulu washrab, kulu apa ni, makanlah, minumlah haisu apa, ragadan haisu syi'tuma. Ragadan, perkataan ragadan, makanlah, minumlah. Ragadan ni kata Imam Sya'rawi adalah dengan tidak perlu penat lelah. Oh, dalam syurga nak makan tak ada penat lelah, tuan-tuan. Kita duduk atas muka bumi nak makan nasi dagang, kena cari ikan dulu, cari santan dulu kan. Merata cari sayur-sayur dia, cari beras, cari apa, lepas tu kena masak pula. Masak pula kena masak betul-betul, kena teliti masak, baru jadi cantik, baru boleh makan. Dalam syurga tak ada penat-penat tu. Nak pergi cari ikan, nak pergi apa, semua datang sendiri tu. Wa zullilat kutufuha, makna zullilat ni pokok tu merendah kepada kita. Kutufuha, kutuf ni makna kita petik, ambil. Petik, ambil ya buah. Subhanallah. Sekarang nak makan buah-buah ni, kita kena apa, panjat pokok lah. Kalau buah durian, pergi tunggu buah pokok tu kan, silap-silap jatuh atas kepala buah durian. Allahu Akbar. Ni gambaran dalam syurga. Makan, ya Allah, dahsyat, tuan-tuan. Enaknya, seronoknya. Ni dalam syurga. Hak Allah janji. Kalau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah janji Allah Taala, kan? Keindahan dalam syurga. Okey, turun lagi. Wa yatufu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Maksud dia apa? Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca. Qawarira tu makna dia laksana kaca. Ambil ujung sekali. Qawarira. Biasa kan dengar kan? Kata apa ni? Yalah, kalau imam baca, dengar tuan-tuan, qawarira ni. Tapi entah apa makna. Hari ni tengok, makna dia adalah seperti kaca. Subhanallah. Tuan-tuan, Allah kata apa? Wa yutafu alaihim, dan disediakan kepada mereka. Yutaf ni bukan, sebenarnya bukan perkataan disediakan. Yutaf ni dia akan datang, bidadari-bidadari akan datang melayan kita. Itu maksud dia, yutaf tu. Dia duduk keliling kita, duduk tengok apa kehendak kita. Bidadari tu dia jaga kehendak kita. Kita nak apa? Allahu Akbar. Bidadari, tuan-tuan, dia bawa apa? Bi'aniyatin, dengan jak dia tu min fiddatin, daripada perak. Jak yang dia bawa minuman kepada kita, tak kira minuman apa, segala apa yang tuan nak, minuman bentuk Starbucks ke apa ni,
Bandung, minuman apa yang paling canggih? Semua ada, tuan-tuan. Dia bawa dengan jak tu. Jak daripada Perak. Subhanallah. Jak daripada Perak, wa akwabin, dan gelas-gelas pun daripada Perak, kanat qawarira, seperti kaca keadaan dia. Macam mana Perak seperti kaca, tuan-tuan? Jak dia boleh tengok macam ni, boleh nampak air dalam, tapi dia diperbuat daripada perak. Tuan-tuan cari atas muka bumi, perak mana yang boleh kita tengok ke dalam, jadi transparent, boleh masuk dalam. Tapi dalam syurga boleh tengok, dia perak, boleh tengok macam ni. Oh, air mineral. Macam tu. Subhanallah, canggihnya dalam tu, tuan-tuan. Canggih. Ni disediakan untuk tuan-tuan perempuan ni. Kan? Subhanallah. Lepas tu, tuan-tuan, kata Imam Sya'rawi, bidadari hak mari nak tuang air, bawa jak ni, cantik dia tu tak payah cerita lah. Kan? Nanti kita cerita lain. Kan? Nak bagi tahu dia tuang air kat kita ni ikut kehendak kita. Dia bukan tanya datang, Encik Fakhr Razi nak air banyak mana? Kan? Dia tak tanya. Tapi dia datang, dia tuang ikut kehendak kita. Dia tahu kita nak banyak mana. Kita nak sikit, nak penuh, nak apa. Dia tuang ikut kita. Tak payah cakap, tuan-tuan. Tak payah cakap. Itu bidadari. Tuan-tuan pergilah restoran mana, pelayan boleh tuang ikut kehendak tuan kalau tak minta. Mana ada atas muka bumi macam tu? Kan? Tak ada. Tapi dalam syurga, tuan-tuan, layanan. Subhanallah. Kan? Tak payah kata stop. Dah. Tak payah. Kan? Dia dah tahu dah kita nak banyak tu je. Dia dah tahu dah. Dahsyat. Kemudian, ni. Qawarira min fiddatin, kaca-kaca yang terbuat dari perak. Subhanallah. Dia bukan kaca, dia perak, tapi bentuk dia macam kaca, tuan-tuan. Ni level syurga. Level syurga, tuan-tuan, yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. Ukur tu ukur hak tadi, kehendak kita. Kita nak macam mana? Dia dah tahulah. Dia tak akan bagi lebih ataupun kurang daripada apa yang kita nak. Cukup menepati apa yang kita nak. Subhanallah. Turun lagi, Cik. Kita pergi ringkas. Air 7.10 dah. Betul ni. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila. Di dalam sungai, di dalam syurga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah zanjabila. Dia terjemah jahe, saya pun tak tahu jahe apa ni. Campuran memang cukup menarik. Kalau orang Arab, kalau dia minum teh, dia akan bubuh pudina. Campuran pudina tu. Memang syok. Minum teh panas, bukan teh sejuk. Teh panas campur pudina memang menarik. Dia panggil dalam bahasa Arab pudina itu nak dia panggil. Dia ada campuran yang cukup menarik, tuan-tuan. Minum waktu khayal. Kan? Khayal bukan mabuk, khayal sedapnya air itu. Subhanallah. Tengok bawah. Ainam fiha tusamma salsabila, yang didatangkan dari sebuah mata air syurga yang dinamakan salsabila. Ambil daripada mata air yang nama dia salsabila, air yang ada zanjabila. Subhanallah. Kan? Indahnya rasa. Subhanallah. Okey, turun lagi, Ji. Ni. Wa yatufu alaihim bildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Ini khusus kepada orang perempuan yang tak berkahwin.
Orang perempuan bujang, tak berkahwin, kan? Tapi dia ahli syurga. Masuk syurga antaranya. Tapi ni orang lelaki pun dapat juga. Cuma dia khusus pada orang, sebab orang perempuan yang tak kahwin, dia tak ada bidadara. Dia tak ada bidadara. Dia ada wildanun mukhalladun. Apa maksud wildanun mukhalladun? Mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda. Bukan muda tuan-tuan, kanak-kanak. Baru dalam bahaya 7 tahun, 6 tahun gitu. Kan? Dia jadi pelayan, dia jadi duk main dengan kita, layan. Yang mana Allah kata wildanun mukhalladun. Dia ni tak akan tua sampai bila-bila. Dia macam tu je. Kan? Dia macam tu. Macam ikan bilis lah. Kan? Ikan bilis, kalau tuan-tuan nak tunggu dia besar, bila dia nak besar, dia macam tu je. Kan? Takkan nak tunggu jadi macam ikan siakap. Letih je. Kan? Dia tua pun bersatu je. Kan? Ikan bilis. Wildanun mukhalladun ni, dia kekal kanak-kanak sampai bila-bila. Tak ada penghujungnya. Macam tu lah. Tak berubah dah dia. Lepas tu Allah kata apa? Iza ra'aitahum, apabila kamu tengok budak tu, kan, pelayan kamu tu, hasibtahum lu'lu'am mansura, kamu tak sangka dia orang, kamu akan sangka itu adalah permata berlian yang berkilauan. Cantik sangat tuan-tuan. Allahu Akbar. Saya pernah tengok, sehari dua ni ada tengok budak perempuan dalam TikTok ni, baru dalam 2 tahun 3 tahun umur dia, tapi cantik tuan-tuan. Masya Allah. Terbayang hak ni, kan? Kalau di atas muka bumi pun ada yang cantik macam tu, kan? Ni dalam syurga tuan-tuan. Allah kata cantik dia tu, kamu tengok daripada jauh, kamu tak kata orang, kamu akan kata itu adalah berlian, kan? Permata yang berkilauan. Cantik sangat-sangat. Ni dapat dekat orang perempuan, dia lupa dunia tuan-tuan. Kalau tengok budak-budak ni, lupa dah hal lain, kan? Subhanallah. Kemudian, dan apabila kamu melihat di sana syurga, nescaya kamu akan melihat berbagai macam nikmat dan kerajaan yang besar. Tuan-tuan jadi raja, memiliki bumi ni, tuan-tuan miliki. Raja hari ni, Raja Kelantan, dia boleh Kelantan je. Raja Negeri Sembilan je. Tuan-tuan, dalam syurga esok, satu bumi ni, hak tuan. Mulkan kabira, kerajaan yang cukup besar. Amerika hari ni berusaha nak jadi pemerintah dunia. Dia nak usaha, tapi belum tercapai lagi, kan? Esok tuan-tuan tak payah usaha, Allah bagi dah kat tuan-tuan, kat puan-puan. Allah bagi dah. Dah boleh memerintah satu dunia, kan? Subhanallah. Dah lah comel-comel, semua cantik-cantik, semua nikmat-nikmat. Okey tuan-tuan, balik pada surah Al-Furqan. Apa ni? Duha sikit lagi. Boleh ya? Surah Al-Furqan. Nampak tu kan gambaran syurga kan? Tuan-tuan kalau baca surah Al-Insan, kalau faham, cukup menarik. Dan gambaran syurga bukan dalam ni je. Dalam surah Waqiah ada, dalam surah yang kita baca ni pun ada. Banyak Allah cerita pasal syurga. Subhanallah. Ayat 16. Tu ayat 16. Lahum fiha ma yasha'un. Dalam syurga ni tuan-tuan. Tadi dalam syurga kita cerita pasal syurga sebab nak pilih mana ni, nak syurga ke nak neraka sa'ir, kan? Terlalu tak cerdik lah orang kalau pilih neraka sa'ir. Dan kita minta dengan Allah Ta'ala agar kita dapat masuk syurga ni. Lahum ma yasha'un.
Mana? Naik sikit je. Ni. Lahum ma yasha'un. Apa tu? Maksud dia? Bagi mereka dalam syurga itu apa yang mereka kehendaki. Ma yasha'un. Nak apa dalam syurga? Semua kehendak. Kan? Nak makan, nak minum. Tapi dikatakan ahli syurga tak tidur, tuan-tuan. Sebab dia orang sibuk dengan nikmat dia. Tak ada masa nak tidur. Makan dengan bidadarinya. Allah. Dengan pakaiannya. Berjalan di pasar-pasar. Dalam syurga ada pasar. Boleh membeli. Boleh membeli. Sebab manusia ni dia, terutamanya orang perempuan, dia nak shopping. Nak shopping kan. Shopping. Dia ada pasar dia. Nabi cakap pasar dia tu, dia tak beli dengan duit emas, duit apa. Dia beli dengan zikir. Nak contohnya nak cincin 2-3 juta harga tu, zikir berapa banyak dia bagi. Kan? Tu. Beli dengan zikir. Dalam syurga ada zikir, tuan-tuan. Sembahyang tak ada dah. Dalam syurga sembahyang tak ada, tapi zikir masih ada. Lahum ma yasha'un. Bagi ahli syurga apa yang dia nak dan kekal selama-lamanya. Subhanallah. Kata Imam Sya'rawi, kehendak kita dalam syurga ni dah tak sama dengan kehendak kita atas muka bumi. Kehendak dalam syurga ni, tuan-tuan, dia hanya benda-benda yang baik je. Kita nak benda yang baik. Tak ada dah nak benda-benda yang jahat. Dalam syurga dia tak akan terlintas benda-benda yang jahat. Dia nak yang baik je. Subhanallah. Tapi semua Allah bagi, tuan-tuan. Semua Allah bagi. Yalah kita pun, tuan-tuan, kehendak kita ni berbeza-beza. Masa kita kecil, kita nak benda lain. Dewasa sikit, nak benda lain. Bila dah berumur, kebanyakan hak nak zaman muda tu, kita dah KIV, kan? Kehendak-kehendak kita zaman muda tu dah KIV. Jadi berubah. Bila tuan-tuan masuk dalam syurga, dia berubah lagi kehendak, tuan-tuan. Menjadi kehendak yang baik-baik. Tak ada dah nak curi hak orang. Aku dengkilah dekat syurga atas tu kan. Biar dia nikmat dia kurang. Kan? Macam kita duk dengki dengan jiran-jiran kita. Tak ada. Hak tu tak ada, tuan-tuan. Kehendak macam tu tak ada. Keinginan macam tu tak ada. Dia ada semuanya yang baik-baik. Kana ala rabbika wa'dam mas'ula. Dan janji ni semua hak dalam syurga yang kita baca tadi adalah janji Allah yang Allah sediakan pada siapa, tuan-tuan? Tu atas ayat 15 kita, wa'idal muttaqun. Tu wa'idal muttaqun, diberikan kepada orang-orang bertakwa. Syarat orang bertakwa yang pertama, mesti ikut Nabi. Kalau lawan Nabi, kau bukan orang bertakwa. Syarat pertama, ikut Nabi, tuan-tuan. Mana hak Nabi suruh, mana hak Nabi larang, semua kena ikut. Nabi kata dalam hadis dia, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, dia bukan di kalangan kami. Hilang kelayakan nak jadi ahli syurga kalau menipu, tuan-tuan. Hilang kelayakan. Jadi ikut Nabi, tuan-tuan. Ikut Nabi. Bagi tahu pada ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, nasihatkan supaya mereka semua ikut Nabi supaya dapat merasai nikmat syurga tadi. Jangan duk canggah Nabi ni, kan? Jadi saya rasa cukup sekadar tu pagi ni. Dah 7.20 dah, tuan-tuan. Nanti ayat seterusnya kita bicara pada minggu depan kalau tak ada masalah, kan? Minggu depan ada lagi. Minggu depan last untuk bulan ni rasanya. Untuk saya. Kan? 3 kali kan. 3 kali. Masuk bulan 2 pula. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.